ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Kita sambung dalam Kitab Salah, Babu Al-Adhan Wal-Iqamah, Al-Hadith Al-Thalith wa Sittun, hadith yang ke-63. Baru 2 bulan cuti ni, 2 bulan cuti raya, cuti puasa, cuti raya. Cuti Merdeka. Nah, raya sebulan, sebab puasa pun cuti sebulan. Hadis 63. An Abdullah ibn Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala inna Bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu hatta yu'adhdhina ibn Ummi Maktum. Daripada Abdullah ibn Umar, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda bersabda, inna Bilalan yu'adhdhinu bilail, Bilal azan pada waktu malam, fakulu makanlah kamu, hatta yu'adhdhina ibn Ummi Maktum, sehingga ibnu Ummi Maktum azan, atau sehingga kamu mendengar azan ibnu Ummi Maktum. Hadis pun selalu kita dengar dan dah berlalu bulan Ramadan. Sebab hadis ni mengisyaratkan adanya 2 azan pada waktu fajar, 2 azan pada waktu subuh. Sebahagian pandangan para ulama kata kalau tengok kepada zahir hadis tu, dia pada bulan Ramadan. Zahir hadis pada bulan Ramadan. Sebab dalam riwayat lain Bilal azan pada waktu malam, Ibnu Ummi Maktum, bila kamu dengar, kamu makan sampai kamu dengar azan Ibnu Ummi Maktum. Azan Bilal tu liyuqiz, untuk membangunkan naimukum, orang yang tidur, dan untuk bagi orang yang sedang qiyam balik rumah sahur lah. Jadi sebab tu sebahagian para ulama kata zahir hadis ni menunjukkan pada bulan Ramadan, maka tak adalah 2 kali azan di luar bulan Ramadan. Tak ada 2 kali azan luar bulan Ramadan. Sebagai pandangan ulama umum, hadis ni menunjukkan pada waktu subuh adanya 2 kali azan. Subuh ada 2 kali azan. Dan Nabi SAW ada 2 orang muadzin, satu Bilal ibn Rabah dan Abdullah ibn Ummi Maktum. Dan Bilal azannya sebelum fajar. Bilal azan sebelum fajar, maksudnya sebelum masuk waktu subuh, maka Bilal azan. Apabila masuk waktu fajar atau subuh, maka berikutnya Ibnu Ummi Maktum azan. Antara faedah hadis ni, jawazul adhan li salatil fajri qabla dukhuli waqtiha. Bolehnya azan untuk salat fajar sebelum masuk waktunya. Boleh azan sebelum salat fajar, sebelum masuk waktu. Sebab hadis ni 2 kali azan. Bilal azan di luar waktu, kemudian Ibnu Ummi Maktum azan apabila masuk waktu. Jawazu ittikhadhu muadzinain li masjidin wahid wa yakunu li adhani kulli minhuma waqtu ma'lum. Boleh mengambil 2 orang
muazzin bagi satu masjid, bahkan lebih tak apa. Jadi tak semestinya Bilal ataupun muazzin itu seorang saja. Kalau seorang jenuh nak cuti dan sebagainya, imam pun sampai 5-6 kalau masjid kan. Kalau masjid 5-6 imam dia. Hak yang imam besar, imam 1, imam 2 kadang tak datang langsung pun. Hak yang kerjanya imam 3, 4, 5. Sebab imam besar, imam 1, 2 tu hak tu lantikan jabatan. Kadang-kadang bukan orang dalam pun. Yang pentingnya banyak, nak bagi banyak. Bila banyak tu senang. Jadi tidaklah membebankan kalau ada imam yang sedikit. Katalah 3 imam, jadi ini membebankan. Nak jaga satu hari 5 kali solat, setahun takkan imam tak cuti. Apa imam tak datang, yang dia tak datang boleh pula kan. Jadi imam pun nak cuti juga. Jadi bagi lebih sikit. Jadi Bilal pun macam tu, lantik lebih sikit supaya buat jadual. Jadi kalau jadual orang ni, jadi yang satu lagi boleh cuti. Jangan ada je dalam jadual tapi tak pernah datang. Ada dalam jadual tapi tak pernah datang. Berikutnya, jawaz ittikhadul muadzin al-a'ma wa taqliduhu li'anna ibn Ummi Maktum rajulun a'ma. Boleh mengambil muazzin yang buta. Boleh mengambil muazzin yang cacat, buta lah. Jangan bisu. Bisu tak boleh. Tapi yang buta, jadi dia hanya tak nampak tapi dia boleh azan. Macam mana nak tengok masuk waktu? Orang lain lah tolong bagi tahu. Orang lain tolong bagi tahu dia waktu dah masuk dah. Jadi dia boleh azan. Boleh tak imam buta? Boleh juga. Imam buta pun boleh juga. Dari hak tu semua tak ada masalah. Wa fi istihbab tanbih ahlul baladi aw al mahallah ala iradati al adhan qabla tulu'il fajr hatta yakunu ala basirah. Dan di dalamnya istihbab, suatu perkara yang disunatkan, tanbih ahlul baladi, bagi peringatan kepada orang kampung, ala iradatil adhan qabla tulu'il fajr hatta yakunu ala basirah. Istihbab bagi tahu orang kampung masjid kita ni subuh 2 kali azan, supaya dia ambil perhatian. Takut pula nanti selama hari ni sekali azan je, tiba-tiba nak buat baru 2 kali azan. Jadi azan pertama awal benar pula masuk, ataupun orang pagi tidur tak tengok jam dah azan tu kira subuh habis sembahyang Melaka, makcik-makcik tu pun tidur balik. Lepas tu dah azan kedua pula, tadi azan apa? Rupanya tak masuk waktu lagi. Jadi masjid kalau dia nak buat 2 kali azan, bagi peringatan lah, bagi tanbih kepada ahli balad, kepada orang kampung ataupun kawasan dia, masjid kita ni subuh 2 kali azan. Azan pertama tengoklah setengah jam sebelum masuk waktu ke, kemudian baru azan fajar, azan subuh, supaya orang tahu dan orang tak terkeliru. Ittikhadhu muadzinin thani yu'adziru ma'a tulu'il fajri. Mengambil muazzin yang kedua untuk azan pada waktu fajar. Ini pembahagian tugas lah. Boleh kalau dia seorang tu azan sebelum subuh, seorang lagi azan waktu dah masuk subuh. Hak ni pun tak masalah. Hari Jumaat 2 kali azan tak. Dia azan pertama orang lain, azan kedua orang lain, hak tu semua tak ada masalah. Wa fi istihbab adam al-kaffi 'an al-akli wash-shurbi liman arada as-siyam hatta yatahaqqaqu tulu' al-fajr wa an la yamsiku qabla dhalika wal amru fi qawlihi fakulu washrabu. Dan di dalam hadis ini istihbab, sunat adam al-kaff, untuk tidak berhenti makan dan minum bagi orang yang nak berpuasa, iaitu bila nak sahur, hatta yatahaqqaqu tulu'il fajri, sehinggalah telah jelas masuk waktu fajar, dan dia tidak menahan dirinya sebelum masuk fajar, kerana perintah Allah fakulu washrabu, makanlah dan minumlah. Fakulu washrabu, dalam hadis ni pula fakulu washrabu juga, makanlah dan minumlah sehingga kamu mendengar azan Ibnu Ummi Maktum. Huwa lil ibahah wal i'lam bimtidadi waqti as-suhur ila hadzal waqt.
dan sebagai perkhabaran bahawasanya waktu suhur itu nanti azan kedua baru habis, bukan azan pertama. Azan pertama boleh lagi makan dan minum, azan kedua tak boleh lagi dah. Dan itu menunjukkan tidak boleh seseorang menahan dirinya setelah dia mendengar azan pertama, oh tak boleh makan dah, dia mengharamkan untuk dirinya makan lagi. Itu salah. Itu jadi bid'ah. Itu waktu imsak tu. Jadi kalau dia waktu imsak sekadar nak bagi tahu dah dekat dah nak masuk fajar, okey, no problem. Tapi kalau imsak dia tu menyebabkan dia mengarahkan keluarganya, jangan makan dah sebab azan pertama dah, hak tu salah. Yang berikutnya, fihi jawazul amal bi khabaril wahid idza kana siqatan ma'rufan. Antara faedah hadis ni, boleh mempercayai ataupun beramal dengan khabar wahid, dengan perkhabaran satu orang. Jadi dia nak bagi tahu azan telah masuk waktu, azannya seorang saja. Jadi kita boleh mempercayai ataupun kita maksudnya dengan hanya seorang bagi tahu waktu subuh telah masuk, maka satu kampung boleh beramal dengan perkhabaran satu tu. Hak ni ada kaitan dengan ilmu hadis lah. Hak ni ada kaitan dengan ilmu hadis. Itu banyak kali dah kita nyatakan tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir banyak yang meriwayatkannya. Hadis ahad seorang ataupun dua orang ataupun tiga orang yang meriwayatkannya, menyebabkan sebahagian pandangan yang kata hadis yang diriwayatkan oleh seorang tak boleh pakai, mesti mutawatir, mesti yang meriwayatkan hadis itu mesti banyak. Kalaulah hadis itu hanya seorang saja yang meriwayatkannya, tak boleh mengisbatkan, tak boleh menetapkan akidah, tak boleh menetapkan halal dan haram. Hak tu pandangan menyeleweng. Hak tu pandangan menyeleweng. Ahli sunnah beramal dengan khabar wahid. Ahli sunnah beramal dengan hadis ahad. Walaupun hadis itu hanya satu orang saja yang meriwayatkannya, tapi dari sudut sanad bila dicek semua sahih, maka wajib beramal dalam akidah, dalam halal dan haram. Mesti beramal semua sekali. Tapi kita kata mazhab yang demikian tu, hak yang kita sebut tu, menyatakan dalam bab akidah ni kita tak boleh khabar wahid, kita tak boleh hadis ahad, kita hanya berpada dengan mutawatir saja. Maka apa kesannya? Maka banyaklah perkara akidah yang tak boleh nak diisbatkan. Azab kubur tak ada, sirat tak ada, apa semua tak ada lah. Sebab semua itu hanya berdasarkan hadis ahad, tidak hadis mutawatir. Faham ke tak? Faham ke tak? Berikutnya, dalam azan subuh ni, kita dah sebut dah sebelum ni, antara lafaz azan yang boleh ditambah ialah at-tathwib. At-tathwib iaitu as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum, dua kali dalam azan fajar. Dalam azan fajar. Dan sunnahnya telah pun warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Mahdhurah, fa in kana salatus subhi qulta as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Mahdhurah, fa in kana salatus subuh, kalau salat subuh, maka kamu kata di dalam azannya as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Hadis Bilal, annahu atan nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'adhdhinahu bis-subh fawajada raqidan faqala as-salatu khairun minan naum marrataini faqala an-nabiy ma ahsana hadha ya Bilal ij'alhu fi adhanik. Hadis Bilal, dia datang kepada Nabi bagi tahu subuh dah masuk. Fawajadahu raqidan faqala, dia tengok Nabi baring,
Dia kata as-salatu khairun minan naum. Bila kata kat Nabi, nak bagi tahu dah masuk waktu 2 kali. Nabi dengar, Nabi kata, bagus perkataan ni. Ma ahsana hadha ya Bilal. Wahai Bilal, bagus perkataan ni. Kamu jadikan dia dalam azan. Kamu jadikan dia dalam azan. Jadi azan subuh lah. Hadis Anas bin Malik. Qala كانت التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن في آذان الفجر هيا على الفلاح هيا على الفلاح فليقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. Hadis Anas bin Malik dia kata kanat tathwibu adalah tathwib pada salat subuh idza qala al muazzinu, apabila seorang muazzin itu menyebut di dalam azan fajar hayya 'alal falah hayya 'alal falah, berikutnya dia kata as-salatu khairun minan naum as-salatu khairun minan naum. Jadi sunnahnya dalam azan subuh disebut as-salatu khairun minan naum, iaitu tathwib. Tinggal lagi di mana nak dibubuhnya perkataan itu. Maudi'uhu fi adhanil fajri, satu. Kemudian fi ayyi azanainil fajri yushra', satu, mana nak bubuh perkataan tu. Yang kedua, azan pertama ke azan kedua? Azan pertama ke azan kedua nak bubuh as-salatu khairun minan naum. Jadi disebut maudi'ut tathwib, tempat nak disebut tathwib dalam azan fajar itu ada beberapa pandangan fuqaha. Satu, dia kata anna mawdi'at tathwib yakunu ba'da qaulil muadzin hayya 'alal falah wa huwa qaulul malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah wa ra'yu li ba'dil hanafiyah. Pandangan malikiyah, syafi'iyah, hanabilah dan sebahagian pandangan hanafiyah disebut lepas hayya 'alal falah. Disebut hayya 'alal falah, selepas hayya 'alal falah, seperti yang kita sebutkan hadis tadi tu, hadis Abu Mahdzurah, hadis Anas bin Malik, dan juga ada hadis daripada Ibnu Umar, kana fil adhanil awwali ba'dal falah as-salatu khairun minan naum as-salatu khairun minan naum. Pandangan yang kedua, anna mawdi'ahu yakunu ba'dal adhan wa huwa madhhabul Hanafiyah. Mazhab Hanafi dikata bubuh lepas azan. Dah habis azan dah, la ilaha illallah, bau as-salatu khairun minan naum as-salatu khairun minan naum. Jadi yang jelasnya pandangan yang pertama itu yang lebih rajih lah, sebab dalil-dalilnya. Adapun pandangan Hanafiyah tadi tu, dia kata dengan satu riwayat hadis, idza azzana al-muadzinu adbara asy-syaitanu wa lahu husas ka husasil himar fa idza farigha raja' فَإِذَا ثَوَّبَ أَدْبَرْ فَإِذَا فَرَغَ رَجَعْ فَإِذَا أَقَامَ أَدْبَرْ. Apabila azan dilaungkan oleh muazzin, syaitan lari. Syaitan lari, adbar syaitan, walahu husas, dan sebagai walahu durat, kentut, terkentut-kentut syaitan tu lari apabila dengar azan. Kemudian فَإِذَا فَرِغَ, apabila azan dah habis, raja', dia datang balik. Syaitan ni datang balik bila azan dah habis. Fa'idha thawwaba, apabila dithawwaba, di situ datang tathwib tadi tu. Bila dithawwaba adbar, dia pun belah balik, lari balik. Wa idha farigha, bila dah habis tathwib tadi tu, datang balik. Kemudian iqamat pula. Fa'idha aqama, bila orang iqamat, dia belah pula. Bila dah habis iqamat, datang lagi. Jadi hadis tu disebut tadi thawwaba, lepas azan thawwaba, kemudian iqamat. Maka mazhab Hanafi ambil hak ni. Maka tathwib itu lepas azan, la ilaha illallah bih. Betul, berikutnya tathwib, as-salatu khairun minan naum. Tapi hadis itu hak wajah yang lebih mahfuznya, thawwaba itu bermaksud iqamat juga. Thawwaba maksudnya iqamat juga. Sebab dalam hadis sahihain, hadis al-Bukhari dan Muslim, dia terus kata lepas azan dia datang, kemudian bila idza thuwiba, bila ditathwib, maksudnya qamat, apabila dikamatkan, bukan ada perbezaan dekat situ.
Jadi pandangan hak yang pertama sahih lah, iaitu lepas hayya 'alal falah tadi tu, bukan lepas azan baru nak sebut as-salatu khairun minan naum. Kemudian fi ayyi azanainil fajr yushra' at-tathwib. Ada dua azan, mana nak bubuh? Azan pertama ke azan kedua? Ulama khilaf dalam masalah ni. Al-qailuna bi anna at-tathwib yakunu ba'da qawlil muadhdhin hayya 'alal falah min adhanil fajri. Hal yushra' fi adhanil awwal lil fajri am fi azanil thani? Adakah disyariatkan pada azan yang pertama ataupun azan yang kedua? Ada empat pandangan. Al-qaulul awwal, pandangan pertama, yushra', disyariatkan pada azan pertama. Disyariatkan pada azan pertama, iaitu sebelum tulu'ul fajr, sebelum matahari fajar naik, sebelum tulu'ul fajr, sebelum masuk waktu subuh. Maka hak tu pandangan sebahagian Hanabilah, Hambali, sebahagian pandangan Hanabilah. Pandangan kedua, annahu yushra' fil adhani thani. Pandangan kedua pula, as-salatu khairun minan naum, azan kedua, iaitu azan subuh tu, azan kedua, bukan azan pertama. Dan itu mazhab Hanabilah, mazhab Hambali. Yang pertama tadi sebahagian. Hak mazhab Hambali ni dia kata azan yang kedua baru as-salatu khairun minan naum. Pandangan ketiga, yushra' fi kulli adhan lis-subhi sawa'un kana al-awwal alladhi qabla al-fajr aw al-thani alladhi ba'dah. Disyariatkan dua-dua sekali. Azan pertama pun sebut, azan kedua pun sebut. Hak tu pandangan mazhab Syafi'i, di Syafi'iyah, dan juga pandangan sebahagian mutaakhir daripada mazhab Hambali. Jadi mazhab Syafi'i dua-dua. Azan pertama as-salatu khairun minan naum, yang kedua pun as-salatu khairun minan naum. Yang keempat, innahu in thawwaba al-muadhdhin fil adhan al-awwal lam yuthawwibu fi tsani wa huwa al-wajh tsani lisy-Syafi'iyah. Kalau sekiranya telah disebut pada azan pertama, maka azan kedua tidak perlu lagi sebut. Kalau ada disebut pada azan pertama, azan kedua tidak perlu lagi sebut. Hak itu antara pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Hak tu tiga pandangan dalam masalah ni. Kalau dilihat kepada dalil-dalil, hadis Abu Mahdzurah fi ta'limin Nabi lahul adhan, Nabi mengajarkan di azan. Wa fihi taqulu, dalam tu dia kata Allahu Akbar ila an qala as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum fil ula minas subhi. Jadi ada hadis daripada Abu Mahdzurah, dia kata hak tu as-salatu khairun minan naum fil ula, pada yang pertama daripada subuh. Hak ni dalil pandangan yang pertama, iaitu ditaswibkan pada azan pertama. Sebab hadis ni kata fil ula minas subhi, di yang pertama daripada subuh. Jadi kalau faham secara macam tu, maksudnya azan pertama lah daripada subuh. Hadis Abu Mahdzurah kalau dilihat dia kata jelas, tetapi sebagai pandangan ulama menjawab bahawasanya dimaksudkan azan awal itu ialah azan subuh tu sendiri. Azan awal daripada subuh, maksudnya azan subuh tu sendiri, bukan azan yang pertama sebelum subuh. Azan subuh tu sendiri bi'tibar bahawasanya yang pertama azan dalam satu hari itu azan subuh lah, azan subuh. Jadi sebab tu hadis tu kata fil ula minas subhi, azan pertama pada waktu subuh, maksudnya pertama sekali dalam satu hari azan subuh lah. Yang kedua zuhur, yang ketiga asar, yang ke berikutnya maghrib dan isyak. Jadi hak kata ula tu maksudnya boleh jadi subuh, bukan azan pertama yang sebelum masuk waktu subuh. Annahu qusida bil awwal al-adhan inda dukhulil waqti bi'tibar al-iqamati tsaniyan li'anna al-iqamatu yutlaq 'alayha adhanan. Boleh jadi juga
Hadis tu kata fil ula minas subhi, maksudnya azan subuh tu sendiri. Berikutnya azan yang kedua apa dia? Iqamat tu. Iqamat tu kadang-kadang dipanggil azan juga, nida. Jadi boleh jadi dua maksud kat situ. Jadi maksudnya dia nak bagi tahu boleh macam-macam makna, dia nak bagi tahu ula dekat situ tu. Wa kana Rasulullah idza sakatal muazzinu bil ula. Datang pula hadis menjelaskan makna tu. Nabi apabila muazzin selesai daripada pertama, azan pertama, bil ula minas salatil fajri, qama faraka'a raka'ataini. Nabi bangkit, Nabi solat 2 rakaat khafifatain, 2 rakaat ringkas. Kemudian thumma taja'a ala syiqqil ayman, kemudian Nabi akan baring atas lambung kanan dia. Hak tu bila? Lepas azan subuh kan? Bukan azan pertama. Azan subuh, lepas azan subuh Nabi akan solat 2 rakaat khafifatain, ringkas, sangat ringkas. Kemudian Nabi akan rehat, dia akan baring. Nak tunggu iqamat tu dibaring. Hadis tu kata bil ula, maksudnya bukan azan pertama, tetapi azan subuh itu nak dinisbahkan kepada iqamat yang berikutnya. Jadi iqamat dikira azan juga. Jadi itu pandangan pertama tadi dan dijawab. Ni nak tengok mana yang tepat ni. Hak ni mana yang tepat. Kalau nak kata alah mana-mana pun boleh, tak payah ngaji lah. Mana-mana pun boleh, dia tak kisahlah nak azan pertama ke azan kedua ke. Ni para ulama dia tengok mana yang agak-agak paling tepat nak bubuh as-salatu khairun minan naum. Jadi yang pertama tadi tu dia kata pada azan pertama subuh hadis-hadis telah dibawa dan telah dijawab pula. Jadi boleh mengandungi makna bukan azan pertama tu tapi azan subuh. Berikutnya pandangan yang kedua kata azan kedua kan. Pandangan yang kedua kata azan kedua, bukan azan pertama. Kerana riwayat-riwayat hadis-hadis yang datang yang mensyariatkan taswib qayyadathu bil azan li salatil fajri, yang menyuruh Nabi suruh taswib dikaitkan, diikat dengan azan subuh tu sendiri. Dikaitkan dengan azan subuh tu sendiri. Hadha yansarifu ila al-adhan ath-thani alladhi yu'tabar huwa al-asl al-muttafaq alayhi wa huwa alladhi yakunu ba'da dukhuli waqti as-salah, iaitu azan yang menunjukkan telah masuk waktu solat. Hadis Nu'aim Ibn Naham qala kuntu ma'amra'ati fi mirtiha fi ghadatin baridatin fanada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila salati subhi falamma sami'tu qultu law qala wa man qa'ada fala haraj qala falamma qala as-salatu khairun minan naum qala wa man qa'ada fala haraj. Hadis Nu'aim pun menyatakan bahawasanya menunjukkan as-salatu khairun minan naum itu sendiri ialah pada azan masuk waktu subuh, bukan azan pertama. Jadi hadis tu kata fi ghadati baridatin, pada waktu subuh yang ghadat baridah, sejuk. Fanada menunjukkan dalil bahawasanya nida itu apabila masuk subuh. Sebab dia kata ghadah, salatil ghadah maksudnya salat subuh. Salat subuh. Kemudian fanada ila salatis subhi, dia menyeru ila salatis subhi, dia menyeru kepada salat subuh, maksudnya azan kedua lah. Azan pertama belum masuk waktu, azan kedua. Kemudian pandangan ketiga, dua-dua boleh. Azan pertama boleh, azan kedua boleh, lianna fihi jam'an bainal athar. Hak ni pula dia jamak antara dalil-dalil tadi tu, digabungkan semua dalil-dalil tadi. Dua-dua boleh. Sebab yang pertama tadi ula pertama lah, yang kedua ni menunjukkan yang kedua. Boleh lah dua-dua. Mazhab Syafi'i boleh dua-dua. Yang keempat yang mengatakan kalau dah pertama dah disebut taswib, maka yang kedua tak payah. Hak tu kita tak tahu mana dalilnya. Hak tu hanya pandangan sebahagian daripada Syafi'iyah. Maka sebahagian para ulama mentarjihkan as-salatu khairun minan naum ialah pada azan kedua daripada salat. Azan kedua iaitu azan apabila masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh, as-salatu khairun minan naum.
Boleh tak taswib li ghairi adhan salatil fajr? Boleh tak taswib selain daripada azan subuh? Jadi kita kata ulama sebenarnya telah ittifaq bahawasanya hak tu pada waktu subuh, tapi di sana ada juga pandangan yang kata boleh pada selain daripada waktu fajar. Disebut annahu yukrahu fi ghairi adhanil fajri wa huwa rajih. Pandangan pertama tak boleh lah. Pandangan pertama kata tak boleh sebab hadis-hadis menunjukkan hanya solat fajar saja, tidak solat zuhur, tidak solat maghrib dan sebagainya. Pandangan kedua, annahu jaizun di adhanil isya. Pandangan kedua kata isyak pun boleh lah sebut as-salatu khairun minan naum, sebab isyak nanti orang ngantuk dah tidur agaknya. Jadi boleh boboh as-salatu khairun minan naum. Itu pandangan sebahagian mazhab Hanafiyah, mazhab Hanafi, dan juga sebahagian Syafi'iyah, sebahagian Syafi'iyah. Pandangan ketiga, annahu jaidun fi kulli adhanin lis-salawatil khams. Pandangan ketiga, semua azan boleh. Tambahlah salatu khairun, sebab semua time nanti ada orang ngantuk tidur. Disebut as-salatu khairun minan naum. Ada tu tiga pandangan. Of course pandangan pertama lah yang rajih, yang tepatnya pandangan pertama hak tu subuh lah. Zuhur, asar dan sebagainya hak ni tak ada. Bahkan isyak pula kan makruh tidur sebelum isyak. Sebelum isyak makruh tidur. Hak nak tidur lepas isyak. Hak ni sebelum isyak tidur, lepas isyak sembang tak habis. Kan? Oh, tarjih itu apa dia? Tarjih itu mencari pandangan hak yang paling tepat. Dia ada istilahnya rajih. Lawan dia marjuh. Pandangan yang rajih maksudnya pandangan yang tepat. Okey. Tarjih. Dan macam mana? Tarjih kan? Kalau tarjih hak tu sebutan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu baru dilaungkan dengan kuat. Sebelum dilaungkan dengan kuat disebut pelan. Itu tarjih. Sebelum dilaungkan dengan kuat disebut perlahan dulu. Baru berikutnya dikuatkan. Itu tarjih. Itu ada sunnah. Ingatkan tarjih. Kalau tarjih tapi bagus juga. Rajih tu maksudnya tepat. Tadi tarjih. Hak ni tarjih. Kalau tarjih maksudnya pandangan yang tepat. Pandangan hak paling tepat. Kalau kita kata dan rajih, yang rajihnya apa? Maksudnya pandangan yang tepatnya apa? Dan lawan dia marjuh. Marjuh pandangan yang kurang tepat. Pandangan yang kurang tepat. Habis berikutnya Al-Hadithur Rabi' wa Sittun, hadis yang ke-64. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza sami'tumul muadhdhina faqulu mithla ma yaqul. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul muadzin, apabila kamu mendengar, sami'tum, kamu semua mendengar muazzin, faqulu, kamu semua katalah misla ma yaqul, ucapkan sebagaimana yang muazzin tu ucapkan. Ucapkan sebagaimana yang muazzin itu ucapkan. Jadi hak maksudnya menjawab azan lah, menjawab azan. Kalau dia kata Allahu Akbar, maka dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi itu sebut sebagaimana yang disebut oleh muadzin. Idza sami'tumun nida' sebagai riwayat, faqulu misla ma yaqulul muadzin. Sebut sebagaimana disebut oleh muadzin. Jadi masyru'iyyati ijabatul muadzin bimithli ma yaqul. Masyru' menjawab azan. Maksudnya menyebut semula apa yang disebut oleh muazzin, maka hak itu masyru' dengan ijma' para ulama. An takunu ijabatul mujib ba'da intihai al-muadzini min al-jumlati liqaulihi faqulu. Bila nak jawab, bila dah dihabis itu baru dijawab. La ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah. Dia dah dulu dah. Kan? Hak tu tak menjawab apa muazzin jawab. Dia muazzin dulu berikut faqulu. Baru berikutnya kamu ucapkan. An yujib al-muadzin fi kulli ahwalihi in lam yakun fi khala'in aw ala hajatihi. Menjawab muazzin itu pada setiap keadaan, melainkan kalau kita dalam tandas. Kalau sedang buang hajat jangan jawab. Lianna kull dhikr lahu sababun la yanbaghi ihmaluhu hatta la yafutu bi fawati sababih. Jadi kerana setiap itu zikir dan tak sepatutnya diabaikan. Itu zikir. Kita disuruh zahirul hadis anna as-sami'a yujibul muadzin bimithli ma yaqul fi kulli jumalil adhan. Secara zahir hadis ni maksudnya semua yang disebut oleh muazzin jawab yang sama. Kalau dia kata hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, tapi datang pula hadis yang lain, iaitu pengecualian. Dia mengatakan illa fi hayya 'alatain, melainkan pada dua hayya 'ala. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, faqulu, katalah kamu la haula wala quwwata illa billah. Sebut la haula wala quwwata illa billah. Sebagai pandangan ulama, dia menggabungkan dua dalil. Maksudnya sebut hayya 'alas salah, jawab hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Dia jamakkan hadis tu. Sebab hadis pertama kata sebut macam muazzin sebut. Datang hadis berikutnya pula illa hayya 'alatain. Maka ada yang melihat kalau illa kecuali, maksudnya tak payahlah sebut balik hayya 'alas salah sebab dia kata kecuali. Tapi sebagai ulama melihat buat dua-dualah. Hayya 'alas salah betul, la haula wala quwwata illa billah. Amma at-tathwibu fi azanil fajri wa huwa qawluhu as-salatu khairun minan naum. Adapun taswib azan subuh, as-salatu khairun minan naum, falam yarid fihi an rasulillahi syai', lakin istahabba ba'dul ashab ay yaqulu fi ijabatihi sadaqta wa bararta. Tidak waridlah daripada Nabi bacaan yang khusus as-salatu khairun minan naum, nak jawab apa. Tapi dia kata lakin istahabba. Sebahagian ashab, sebahagian ulama ada juga yang kata jawablah sadaqta wa bararta. Tapi hak tu tak dalil lah. Hak tu tak dalil. Sebagai ulama dia sebut jawablah sadaqta wa bararta. Tapi kita kata hak tu tak dalil. Maka kembali kepada asal lah. Sebut sebagaimana yang disebut oleh muazzin. As-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Wa qala Syafi'i, kata Syafi'i, yastahibu an yaqul fi ijabatihi sadaqta. Sadaqta as-salah. Syafi'i sebut yastahibu an yaqul dalam jawapannya sadaqta as-salah. Sadaqta, kau benar. Tapi iyalah dalil-dalil lah. Hak tu hanya pandangan. Kemudian dalam hadis Bukhari, man qala hina yusmi'un nida, siapa yang kata ucapkan selepas dia ketika mana dia mendengar nida azan, Allahumma rabb hazihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'thu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yawm al-qiyamah. Siapa yang mendengar azan maka dia baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Hak tu semua kita hafal, hak tu doa tu. Siapa yang membaca doa tu halat lahu syafa'ati, dia halal mendapat syafaatku pada hari kiamat. Dapat syafaat. Jadi lepas azan, lepas kita jawab azan, baca doa ni. Baca doa ni.
Sebahagian kata hina yusmi', bila mana dia mendengar, maksudnya tengah-tengah dia dengar tu dia boleh baca doa ni. Tengah-tengah dia dengar dia boleh baca doa ni. Tapi sebahagian kata di akhir, sebab nanti kita dah satu nak jawab azan, sat lagi nak ni pula lagi kan. Dia walaupun disebut lepas daripada itu juga halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Wa warada annahu qala, dan warid dia kata summa sallallahu lil wasilah. Nabi kata kemudian dia memohon kepada Allah untukku al wasilah, fa innaha darajatun fil jannah, dia suatu tempat dekat syurga. La yanbaghi illa li 'abdin min ibadillah, dan benda tu tak akan dapat melainkan apa nama li 'abdin, salah seorang hamba daripada hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku harap akulah yang dapat tempat tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita doakan kepada Nabi, wa ba'athu maqaman mahmudan. Wa ba'athu, kita nak Nabi kita dapat maqam tu. Dan apakah dimaksudkan dengan maqam itu? Maka sebagian menyebutkan bahawa itulah dia syafaatul uzma, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada apa nak tanya? Apa dia? Kenapa? Keumuman hak tadi, idza sami'tumun nida falyaqul misla ma yaqul, boleh ya? Keumuman, kalau kamu mendengar azan, nida itu juga boleh masuk iqamat. Jadi kalau kamu mendengar iqamat pun boleh jawab. Jadi Allahu akbar sampai habis. Tapi lepas qamat tak adalah doa pula. Tak ada doa lagi dah. Doa itu waktu azan, nida yang awal. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nanti kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.